bersama Cik Puan punya laporan. Fina Nasrom. Berbaki 3 bulan ke permulaan Liga Malaysia tetapi masih ada banyak isu untuk diselesaikan. So based on perbualan Fina bersama dengan mereka dalam laporan tadi, mungkin ada sedikit pandangan daripada MFL tentang cadangan AFC untuk tambahkan lebih banyak perlawanan seperti yang dikatakan oleh Setiausaha Agong AFC tadi, Fina? Saya lega apabila sebenarnya ada option yang boleh diguna pakai. Tidak hanya termaktub kepada keperluan untuk memastikan jumlah pasukan yang banyak, tetapi harus diingat ia tidak hanya melibatkan kuantiti tapi kualiti juga perlu menjadi perkara utama untuk dilihat secara keseluruhannya, seperti mana yang diberitahu oleh Datuk Seri Winsor Paul. Ada solution lain. Sekiranya ada pasukan yang gagal untuk memenuhi syarat ataupun keperluan untuk mendapatkan pelesenan itu, berikan tindakan tegas dan seterusnya melihat semula kepada perlawanan kompetitif yang perlu diadakan. Saya tertarik apabila Datuk Seri Winsor Paul memberi option di mana jika mahukan perlawanan kompetitif yang lebih, mungkin Liga boleh dijadikan kepada 3 pusingan. Jadi perkara itu adalah sesuatu yang saya tak pernah dengar lagi sebenarnya, dan dia sendiri memberi contoh di mana Liga Australia sebelum ini bermula dengan 9 pasukan sahaja dan mereka beraksi dengan menerusi 3 pusingan dalam saingan liga. Jadi sebenarnya perkara itu boleh. Dan itu adalah another option yang perlu dilihat dengan lebih teliti oleh pihak MFL supaya kita tidak terus terpalit dengan masalah-masalah kewangan yang meruncing, bukan yang masalah yang biasa, masalah yang meruncing sehingga kan ada pasukan yang tidak membayar KWSP pemain dengan masalah tunggakan gaji yang melebihi 3 bulan. Jadi itu adalah sesuatu perkembangan yang tidak sihat untuk Liga Malaysia. Mungkin apa yang disarankan oleh Datuk Seri Winsor Paul ini adalah satu peluang untuk MFM melihat dengan lebih teliti sekiranya ia boleh dilakukan ataupun di-apply dalam Liga Malaysia, why not? Why not? Kenapa kita perlu menambah masalah ataupun redundantkan lagi perkara yang sama ataupun isu yang sama hanya sebab kita nak mengekalkan jumlah dalam saingan liga semata-mata. Okey, memang kedengaran agak merisaukan, Fina. Okey, jika cadangan AFC tidak diambil kira sebab masih lagi cadangan kan, adakah kita dapat tahu sekiranya slot AFC yang diraih oleh JDT dan juga Selangor musim lepas di bawah ancaman ataupun sebenarnya tak kena-mengena? That's why mereka menetapkan jika tak cukup pasukan boleh tambah perlawanan, which is menambah pusingan perlawanan itu sendirilah. Itu adalah untuk memenuhi jumlah perlawanan minimum yang perlu ada dalam setiap liga bagi sebagai syarat sebenarnya untuk Liga Malaysia mendapat slot beraksi di kejohanan yang dianjurkan oleh AFC. Saya sebenarnya cuba untuk mencari berapa jumlah minimum perlawanan yang diperlukan oleh setiap liga untuk menembusi slot yang dimaksudkan itu. Tapi malangnya mungkin saya kesutukan masa sedikit tadi. Jadi situasinya begitulah. Perlu ada sejumlah perlawanan ataupun jumlah minimum perlawanan yang telah pun ditetapkan oleh AFC untuk semua liga di Asia ini beraksi dan sekaligus menepati syarat untuk slot di kejohanan AFC. Okey. Jelas Jelas. Okey, tapi kita nanti kita try korek-korek lagi kan, Fina. Okey, tadi juga kita ada bawakan laporan Fina tentang KL City. Apa nasib kelab itu, Fina? Adakah kena beraksi di Liga M3? Apa yang terjadi ni sebenarnya? Okey, saya sempat juga bertanya ataupun mendapatkan kepastian daripada beberapa pemain sebelum masuk ke studio ketika ini. Ternyata memang benarlah tanpa bayaran KWSP dan masalah tunggakan gaji yang belum selesai membuatkan mereka berada dalam situasi yang cukup sulitlah. Ada yang berhadapan dengan masalah pembayaran ataupun komitmen bulanan yang meruncing, melibatkan rumah, kereta, dan ada yang baru lepas kahwin tapi takut nak pergi overseas because of takut ada masalah yang timbul di immigration. Jadi situasi itu sebenarnya tidak sepatutnya berlaku
kepada pemain bola sepak kita yang mana mereka beraksi dalam saingan liga profesional. Mahu tidak mahu, kalau nak bercakap tentang pelesenan, saya difahamkan KL City sudah pun mendapat lesen bagi saingan musim 2024 pada selepas penutupan tarikh deadline yang diberikan oleh MFL pada Ogos lepas. Mungkin apa yang perlu dilakukan oleh KL City selepas ini adalah memastikan pembayaran boleh berjalan ataupun menepati janji-janji mereka lah kepada pemain-pemain dan juga jurulatih. Dan selebihnya terpulang kepada MFL. Jika mereka melihat perkara ini gagal untuk diselesaikan dengan sebaiknya, saya fikir mungkin perlu ada satu kata putus daripada MFL untuk kita mengelak isu ini menjadi lebih kritikal. Ada tarikh ataupun deadline yang diberikan khas kepada KL City untuk menyelesaikan segala yang berlaku ini, Fina? Saya tidak pasti yang tusu, tetapi saya rasa perkara ini perlu diselesaikan dengan secepat mungkin. Kerana kita semua tahu ada pasukan yang telah pun memulakan persediaan untuk saingan musim 2024. Ada yang sudah mulakan latihan. Tetapi bagaimana dengan KL City? Gaji 2023 pun tak settle lagi. Belum form lagi pasukan. Player pun tak tahu nasib mereka sama ada masih lagi bersama dengan pasukan ataupun sebaliknya. It's like masalah yang besar untuk KL City sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikan isu ini dengan secepat mungkin. Okey, kalau benarlah KL City terpaksa undur dari Liga Super, ada tak mana-mana pasukan yang mungkin boleh mengganti tempat mereka yang Fina nampak? Kalau kita lihat sebelum ni banyak diperbincangkan adalah hari ini FT, Immigration, KL Rovers. Mungkin itu perkara pilihan ini yang ada, Dayang. Itu sahaja pilihan yang ada. Tapi saya tidak merasakan KL City turun ke M3, memandangkan mereka sudah pun memiliki pelesenan. Cuma apa yang mereka perlu lakukan ketika ini adalah menyelesaikan apa yang tertunggak, apa yang tinggal, hutang dan segala-galanya untuk mereka membuka lembaran baru bagi saingan musim 2024. Dan sekaligus kalau boleh kita nak lihat satu deal yang smooth melibatkan KL City dan juga shareholder yang terlibatlah. Saya sebenarnya kesian juga tengok situasi yang melanda KL City sebab mereka satu pasukan yang cukup gah. Betul. Kan? Tetapi pada musim ini jadi macam ni, saya rasa macam sedikit kecewa. Tetapi apa saja yang boleh dilakukan selain pada mereka perlu menyelesaikan situasi inilah. Dan saya yakin pihak pengurusan juga sedang berusaha keraslah untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi kerana mereka juga sedar saingan liga bakal bermula pada Mei dan mereka perlu mempersiapkan pasukan secepat mungkin untuk bersaing dengan lebih sihatlah. Sekarang ni bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 nak start. Kena cepatlah. Kena cepat. 3 bulan ni tak banyak masa tu sebenarnya. Nak Tak buat apa-apa satu lagi tim. untuk 2024 kan. So ya. Merisaukan. Okey, tapi apa-apa kasih. pun, thank you Fina. Terima kasih. Kalau ada info-info baru lagi, upload di X dan juga Instagram. Kita akan pantau-pantau dekat situ. Thank you Fina. Okay, alright. Thank you Dayang Su.